Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita akan teruskan lagi bab yang seterusnya. Okey, Cikgu Marin telah berhutanglah dengan awak muka surat 71. Kita belum settle tak? Okey, 71 Galus lah. Okey, buku Galus. Okey, sebelum kita tengok pada buku Galus, okey, cikgu nak awak tengok kepada apa yang cikgu share ni. Okey, jenis-jenis rantau yang terhasil pada satah kertas apabila suatu garis lurus tu dilukis. Okey, ni yang kita dah belajar kemarin lah, sebenarnya imbas balik sahaja. Okey, kita masih lagi dalam subtopik 6.1 ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Okey, jadi bila tengok di sini kita ada rantau atas dengan rantau bawah. Okey, macam itulah cara kita lorekkan yang atas. Okey, dan juga yang bawah. Okey, ini rantau atas sebelah dia sengit sebelah kiri, condong kiri ya. Okey, jadi atas ke atas sanalah, bawah ke bawah sini. Kemudian okey, kita ada juga pada Y sama dengan berapa persamaan Y sama dengan berapa. Okey, yang ni persamaan Y sama dengan berapa, kita akan tengok berapa nilai Y dia. Ini mungkin negatif lah ni sebab dia berada di bawah paksi X kan. So mungkin Y sama dengan negatif 1. Jadi rantau atas dia kita akan lorekkan ke atas, rantau bawah dia kita akan lorekkan ke bawah. Okey, dan ini di mana persamaan X sama dengan K, dan mungkin di sini kita punya X tu dah jadi negatif lah kot sebab dia berada di sebelah kiri. Jadi lebih kecil kita lorekkan sebelah kiri, lebih besar kita lorekkan sebelah kanan. Okey, so ini kita dah belajar kemarin. Okey, dia kata semua titik yang berada dalam pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, semua titik yang berada di rantau atas, maknanya di dalam kawasan itulah dia akan memuaskan persamaan lebih besar kalau dia duduk di atas. Okey, kalau di atas dia akan lebih besar. Dan kalau dia titik itu berada di bawah, di rantau bawah, ia akan memuaskan ketaksamaan lebih kecil. Okey, ini antara contohlah. Okey, soalan maring hak cikgu bagi kepada awak. Okey, dia kata dia suruh lukis satu garis lurus. Okey, macam mana kita nak lukis garis lurus ini? Kita kena ada jadual nilai. Okey, kita kena ada jadual nilai di mana berapa nilai yang kita nak. X, Y. X, Y berapa? 0, 1 mungkin. Okey, itu yang pertama. Tapi kalau tengok dia kata dia dah bagi dah siap-siap untuk negatif 1, 5. Jadi di sini cikgu lebih suka awak terus guna titik dia yang dia bagi. Negatif 1, 5. Terus bagi macam tu. Okey, bila dapat dua titik ni berapa nilai di sini, kemudian awak plotkan titik-titik ini. Plotkan titik ni, titik ni, titik ni, berapa titik tu semua sekali ada 6 titik. Okey, semua sekali ada 6 titik. Tentukan sama ada titik yang diplot tu memenuhi syarat yang ini. Jadi awak check lah titik tu berada di mana. Okey, alright. So penyelesaian dia macam ni lah. Okey, jadi mula-mula kita akan letak dia punya nilai ikut soalan dia lah, negatif 1, 5 kan, ikut soalan yang dia dah bagi julat nilai tu, nilai X tu. Dan bila kita gantikan X negatif 1, kita akan dapat 8. Okey, kita gantikan dalam persamaan Y. Dan bila kita gantikan X sama dengan 5, kita akan dapat nilai Y dia adalah negatif 4. Okey, kemudian kita akan plotkan dua titik ini. Itu negatif 1, 8. Negatif 1, mana negatif 1, X, 8. Ini titik dia yang pertama. Dan titik yang kedua, 5 negatif 4, iaitu yang di sini. Okay, bila dapat tu terus kita gariskan. Okay, kita sambungkan dan kita akan dapatlah persamaan dia. Okay, yang inilah persamaan dia. Okay, kemudian yang atas tu memanglah dia akan puaskan persamaan lebih besar dan yang berada di bawah dia akan puaskan persamaan lebih kecil. Jadi titik yang ada 6 tadi kita akan plot, iaitu titik inilah yang kita plot tadi.
Kita plot 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, bila kita plot titik-titik tu, kita tengok dia berada di mana. Okey, jadi titik yang berada di atas garis Y sama dengan negatif 2X tambah 6 ialah titik negatif 1, 4 dan juga 4 negatif 2. Okey, dan titik 2, 6, 4, 3. Okey, 2, 6 dan 4, 3 dia berada pada rantau atas. Atas maknanya dia memuaskan persamaan lebih besar. Okey, dan titik 0, 1, 1 negatif 2 dia berada di bawah lah, rantau bawah. Jadi dia memuaskan ketaksamaan lebih kecil. Okey, inilah sebenarnya yang cikgu minta awak jawab semalam lah. Pada mereka yang nak jawab pula, boleh cuba jawab soalan live worksheet. Pada mereka yang belum jawab, boleh cubalah juga. Okey. Alright, seterusnya yang ini, yang hari ni, okay, diberi contoh di mana kita tidak perlu melukis graf, okay, tanpa melukis graf. Okay, sebelum ni kita melukis graf. Jadi kalau kita diberi persamaan linear, okay, persamaan linear kita di bahagian ni, tapi dia kata tanpa lukis graf. Macam mana kita nak check titik tu yang diberi tu duduk di mana? Atas ke bawah ke ataupun betul-betul atas line dia? So ada cara di mana kita tak perlu lukis graf. Okey, yang pertama macam mana cara dia? Katakanlah kita nak check titik ni. 25 tak? Okey, so 25 kita mula-mula kita buat dulu y ialah sama dengan negatif 3x tambah 6. Okey, kita buat kotak macam ni, kita letak y di sini. Ini persamaan dia. Dan y5 ni kita ganti sini, 2 ni kita ganti duduk dalam x. Okey, 5 duduk di sini, 2 kita masuk gantikan dalam ni. Jadi kita akan tengok left hand side dengan right hand side. Okey, left hand side adalah 5, bila right hand side ialah kosong. Jadi bila kita tengok 5 ni sebenarnya lebih besar daripada kosong. Okey, 5 ni sebenarnya lebih besar daripada kosong. Maka dia akan jadi lebih besar. Jadi dia memuaskan ketaksamaan lebih besar. Senang je, macam tu je tak? Okey, bagaimana dengan titik 1, 2? Okey, titik 1, 2 pun sama. Okey, nombor 1 ni kita masuk ganti dalam X dan 2 ni kita letak pada Y. Jadi sebelah kiri dah jadi 2, sebelah kanan dah jadi 3. Jadi bila kita tengok 2 ni lebih kecil daripada 3. So automatik dia berada pada kawasan bawah lah. Lebih kecil daripada negatif 3x tambah 6. Okey. Okey, begitu juga dengan 1, 9. Okey, 1, 9 kita tengok 1 ni kita letak pada X dan 9 kita letak pada Y. Jadi bila kita tengok samalah pula. Tak? 9 sama dengan 9. Jadi dia berada di atas garis lurus Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okey, dan satu lagi ialah 8 ialah nilai Y kita letak pada Y, 0 kita letak pada X, dan bila kita gantikan nilai kita dapati 8 ni lebih besar daripada 6. Jadi dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6, di mana dia berada di atas lah tak? Dia berada di atas. Okay, so kita tahu biasanya soalan gini kita nak jawab untuk objektif lah. Okay, tak perlu kita lukis graf. Kita just check saja guna jadual nilai gini. Okay. Alright. So ada sedikit praktiskan diri, boleh cuba buat. Okey, yang melorek ni cikgu rasa kita dah buat dah maring. Okey, dia kata titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan ketaksamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, titik-titik yang terletak di rantau garis lurus memuaskan persamaan lebih besar. Tu yang di atas lah, lebih besar. Okey, lebih kecil berada di bawah. Lorekkan. Ni pun sama. Okey, titik yang berada di atas garis lurus Y sama dengan H adalah lebih besar lah. Okey, yang di bawah lebih kecil. Begitu juga dengan X lah. Paksi X yang di bawah ni cikgu terangkan dari situ tadi tak? Okey, berada di sebelah kiri kita jadi lebih kecil, berada di sebelah kanan dia jadi lebih besar. Okey. Okey, seterusnya dia kata titik-titik yang berada di rantau atas atau rantau bawah garis lurus dilukis menggunakan garis sempang.
Okey, sempang ialah garis putus-putus lah Okey, garis sempang ialah garis putus-putus dan garis padu ialah garis nyata. Okey, garis nyata. Ni garis sempang. Garis sempang, garis putus-putus ni. Okey, garis putus-putus. Garis padu ialah garis nyata ni. Okey, garis nyata. Okey, tanda lah dia just ulang balik saja. Okey, yang ini pun sama, kita dah buat dah kemarin. Dia kata lorekkan rantau mewakili ketaksamaan yang diberi. Okey, so kalau lebih besar bermakna dia atas lah. Tak? Dia ke atas. Okey, lebih kecil dia ke bawah. Okey, dan lebih kecil, kalau tengok Y, dia ke bawah jugalah. Ke bawah. Okey, ni pun sama. D lebih besar dia ke atas. Okey, X lebih besar dia ke kanan, Y lebih besar dia ke atas. Okey. Macam tu sajalah. Okey, tu jawapan dia. Okey, yang ini soalan sajalah yang penerangan cikgu tadi. Sama saja. Okey, so kita ada praktiskan diri. Alright, so kita tamatlah untuk subtopik 6.1. Jadi, cikgu close dulu. Okey, kita nak bincang sedikit soalan dia buku galus. Okey, okey. Alright, kita ada 2 orang hari ni. Alhamdulillah dah. Okey. Contoh soalan muka surat berapa ni? C tak? C ke apa? 72 72. Okey, muka surat 72. Okey, ni pun sama saja. Okey, X tambah Y lebih kecil daripada 1. So, kita ada ketaksamaan linear. Okey, kita buat dulu dia sama dengan 1. Okey, tengok sini. Okey, yang ni X tambah Y sama dengan 1. Apabila X sama dengan 0, Y sama dengan 1. So, kita ambil nilai 0. Kita gantikan X dalam persamaan, kita dapat Y 1. Dan apabila X sama dengan 1, kita kira Y dapat 0. Jadi, titik ini kita plot. Okey, titik ini, titik 0, 1, 1 dan satu lagi titik 1, 0. Kita plot di dalam graf. So, di mana 0, 1, okay, sini. Di mana 1, 0, di sini lah. Jadi, bila dapat 2 titik tu, kita akan gariskan dia lah. Untuk garis putus-putus. Okay. Right. Untuk soalan nombor 3. Okay, kita boleh letak. Di sini 0, 1. Okay. Cuba Fatihah buat berapa nilai dia untuk Y. Bila X sama dengan 0 dan Fatin berapakah nilai Y bila X sama dengan 1. Okey, cuba kira soalan nombor 3. Dapat berapa agak-agak? Okey. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan 3 Okey, betul lah sebabnya bila Y kita tolakkan dengan 1, kita buat dulu dia sama dengan 2 lah sebab kita nak tahu nilai kan. Jadi Y sama dengan 1 ni kita bawa sebelah sana, dia jadi 2 tambah 1. So Y sama dengan 3. Okey, betul Fatin. Cuba Fatihah. Okey, Fatihah macam mana? Bila X sama dengan 0, okay, kita gantikan tempat X tu sama dengan 0. Berapakah nilai Y? Okey, Y sama dengan 1 kita semak. Y tolak dengan 0. Okey, sama dengan 2. Okey, bila kita gantikan X tu di tempat
X tu kosong tu di tempat sini, tempat X ni kosong kan. Jadi Y sama dengan 2 Fatin 2. Bukan 1 tapi 2. Okay, so 2 jawapan dia. Jadi 02 ni kita tengok di manakah 02. X kosong, Y 2. Kat sinilah. Lepas tu kita tengok 13 ni di mana 13? Sini 1. 3 dia berada di sini. Okay, jadi kita akan ambil pembaris. Okay, dan kita akan sambungkan lah. Sambungkan dia. Okay. Kita akan sambungkan. Kita akan dapat garis persamaan dia lah. Okay, inilah garis Cikgu, persamaan. bukan garis dia garis putus-putus sebab lebih besar. Betul. Garis putus-putus. Okay. Betul Fatin, betul. Garis putus-putus. Okay, terima kasih. Kemudian lebih besar. So, lebih besar berada di atas tu kan? Berada di atas. Jadi, kita akan lorekkan bahagian ni lah. Okay, ni atas. Okay. Alright. Betul Okay, soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay, berapakah nilai? Okay, mungkin Arif ada tak? Okay, Arif nak cuba pun boleh Okay, berapakah nilai bila kita masukkan... Mana ni? Tak nampak. Okay, draw. Okay, bila X sama dengan 0, X sama dengan 1. Okay, berapakah nilai Y? Okay, kita gantikan lah. Tak? Okay, cuba buat. Siapa nak buat? Bila X sama dengan 0, Y sama dengan berapa? Okay, pertama awak kena ubah dulu. Y sama dengan 2X tolak 2. Lepas tu barulah gantilah. Ganti X sini dengan 0 ataupun 1. Okay, cuba dapatkan berapakah nilai Y. Okay, Fatin tulis negatif 2 Bila X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 2. Cuba kita tengok. Y, okay, 2. Kita gantikan 0 tolak dengan 2. So, 2 darab 0, 0 dah kan? So, Y sama dengan negatif 2. Okay, betul Fatin. Okay, macam mana dengan X sama dengan 1? Okay, mungkin Arif boleh cuba. Apakah nilai Y bila X tu sama dengan 1? Okay, Arif dengar suara cikgu ke? Arif kena klik join with audio dulu. Sekejap cikgu tengok. Asalnya Arif dengar dah suara cikgu tak? Okay, mungkin Fatihah boleh cuba dulu. Okay, berapa Fatihah di sini? Bila X sama dengan 1, berapakah nilai Y? Okay, mungkin ada masalah lain di situ. Okay, bila Y sama dengan 1, so 2 kita gantikan dengan 1. Okay, tolakkan dengan 2. So, 2 darab 1, 2 lah. 2 tolak 2 sama dengan 0. Jadi, 0 lah di sini. Okay, jadi 2 titik ini kita perlu plot 0, negatif 2. Okay, di sinilah. Ya ke tak situ? Betul tak? Salah Kat bawah cikgu. Bawah dah. 0 tu X. X kosong. Y negatif 2. So, kita plot di sini. Okay, 1, 0. Kita cari 1 dulu X. Lepas tu 0. Tak gerak dah. Situ je lah. Okay. Jadi, garisnya adalah garis putus-putus. Betul, Fatin? Betul. Okay, betul. Okay, garis putus-putus. Sebab apa? Sebab tanda dia tidak ada sama dengan tak? Dia ada lebih besar saja.
Jadi kita tengok lebih besar, mestilah lorek ke atas. Jadi ke mana ke arah atasnya? Okey, sinilah. So awak akan lorek ke atas. Okey. Alright. Seterusnya. Okey, sekejap. Okey, seterusnya. Oops. Clear drawing. Okey, yang seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Dia kata X lebih besar daripada negatif 2. Okey, kita kena cari dulu di mana X sama dengan negatif 2. Kita cari mana X sama dengan negatif 2 yang ini tak? Jadi inilah garis di mana X sama dengan negatif 2. Lepas tu baru kita tengok lebih besar atau sama dengan. Jadi garis dia adalah garis nyata. Okey, sorry cikgu. Okey, garis nyata ni di sini. Okey. Kemudian lebih besar. So lebih besar kita tengok dia menghala ke arah kanan lah. Jadi kita akan lorekkan di sebelah kanan macam ni. Okey. Okey, jadi seterusnya soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, cuba Fatin buat soalan nombor 5. Cari dulu di mana Y sama dengan 1. Boleh ke payah? Comel je. Okey, betul. Kemudian kita akan lorekkan. Dia kata lebih kecil tak? Okey, betul Fatin. Okey, betul. Tepat sekali. Okey, bagus. Okey, tahniah Fatin. Dan kalau boleh awak labelkan sikit sini Y sama dengan 1. Sebab kita nak note as Y sama dengan 1 lah. Itulah garis kita. Okey. Pandai. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, Fatihah boleh buat Fatihah? Fatihah ada ke? Okey, Fatihah cari dulu di mana garis X sama dengan kosong. Lepas tu dia kata lebih kecil atau sama dengan. Okey, dekat mana garis dia? Okey. Okey, di sini Fatihah mungkin keliru di mana garis X sama dengan kosong. Okey, yang bila Fatihah buat lorekkan tu ke bawah. Okey, bila lorekkan tu ke bawah bermakna awak buat garis Y sama dengan kosong sebab X ni awak ingat kalau dia X sama dengan kosong, garis dia mesti menegak. Mesti menegak. Sebab kalau cikgu ambil garis di sini, ini adalah X sama dengan 1 kan. Kalau cikgu ambil garis di sini, okay, ini adalah X sama dengan negatif 2. Okay, jadi sebenarnya garis X sama dengan kosong tu adalah berada di sini. Okay, sini. Inilah X sama dengan kosong. Tapi kalau Fatihah buat lorekkan ke bawah, bermakna awak tengah cari garis ini. Betul tak? Garis ini sebenarnya garis Y sama dengan kosong. Okay, sebab apa? Okay, sebab kalau cikgu ambil garis yang ini adalah Y. Okay, sama dengan 1. Walaupun awak kata, cikgu itu kan garis mendatar. Garis mendatar kan X. Okey, sebenarnya kenapa dia jadi Y sama dengan 1? Okey, sebab di sini adalah 1. Lepas tu, kalau awak cek, cikgu besarkan sikit.
Sekejap cikgu padamkan dulu yang okey. Okey, kalau awak cek di sini, okey, titik sini dia punya titik dia adalah ni 1, betul? 1 1. Okey, ini titik dia adalah 1 1. Okey, 1 1 tak nampak Titik ni ialah 1 1. Kalau cikgu ambil titik ni pula. Titik ni ialah 2 1. Kalau cikgu ambil titik ni ialah 3 1. Dan kalau cikgu ambil titik ni ialah 4 1. Jadi bila awak perhatikan dia punya nilai Y, ini 1, ni 1, ni 1, ni 1. Jadi semua nilai Y dia adalah 1. Sebab tu kita panggil garis dia adalah garis Y sama dengan 1. Okey, beza dengan garis Y dengan garis X. Senang nak ingat, dia terbalik lah. Okey, dia terbalik. Okey, jadi dah jumpa garis Y sama dengan 1, barulah kita macam ni tak boleh ni. Okey, barulah kita lorekkan dia. Okey, barulah kita lorekkan dia. Jadi ke mana arah lorekkan cikgu tu? Boleh tak Fatihah tolong lorekkan? Tapi itu bukan ni tu contoh. Di mana tadi? Betulkan balik awak punya kesalahan tadi. Tu Y sama dengan kosong. Cikgu nak cari X sama dengan kosong. Cikgu padam dulu. Okey, Fatihah boleh cuba buat. Boleh zoom in awak punya screen tu, awak boleh zoom. Okey, boleh Fatihah? Okey, mungkin masalah line. Okey, siapa nak bantu? Mungkin Izati ataupun Arif boleh bantu? Ataupun Fatin? Okey, Fatihah teruskan. Okey, betul Fatihah. Jadi yang inilah X sama dengan kosong. Garis yang ataupun kita panggil X sama dengan kosong ni garis Y lah. Garis Y. Okey, seterusnya terakhir untuk hari ini. Sekejap, cikgu clear dulu. Okey. Yes. Okey, untuk memuas, kita nak tengok tanpa melukis graf. Tadi cikgu terangkan, tanpa melukis graf, kita nak selesaikan setiap yang berikut. Ini pun samalah, ganti nilai juga. Okey, kita hanya perlu masukkan nilai Y tu di tempat Y dan okey, cikgu ada 10 minit lagi. X tu di tempat X. Okey, jadi kita tengok 1, lepas tu sebelah sini kita kira tengok 9. Lepas tu kita compare. 1 tu lebih kecil daripada 9. Jadi dia merujuk kepada lebih kecil. Okey, ini yang cikgu terangkan tadi lah. Okey, kita cuba buat soalan nombor 1 kalau sempat. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1. Jadi kita akan masukkan Dia dah hang dah ni. Mungkin lain kot. Okey, terpaksa close sekejap Cikgu buka balik. Mana tadi? Sekejap. Dia kadang-kadang di line ni dia dah tutup semua sekali. Okey, ada Okey, Alhamdulillah Muju ada. Okey. Tentukan sama ada titik berikut memuaskan ketaksamaan sama dengan, lebih besar ataupun lebih kecil.
Okey, jadi kita akan gantikan nilai. Okey, kita akan gantikan nilai 3 ni. Ingat 3 ni adalah X. 3 tu adalah Y. Okey, 3 tu adalah Y. 1 tu adalah X. Jadi kita 3 tu kita buatlah sini 3. Jadi 1 tu kita akan ganti 3, 1 tambah dengan 2. Jadi 3 tambah 3 darab 1, 3 tambah 2 dia jadi 5 lah. Jadi 3 tu kita tahu dia lebih kecil daripada 5. Jadi dia memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada 3X tambah 2. Okey? Itu je lah jawapan dia. Okey, B. Siapa cuba B? Siapa nak cuba B? Boleh terus B dengan C. Kita buat serentak sebab kita dah tak cukup masa dah. Okey, B. Mungkin siapa nak buat B? Fatin buat B. C. Fatihah buat Okey. Ganti saja nilai. Okey, kita ada 5 minit je lagi sebelum habis. Mungkin B dengan C boleh buat. Okey, Fatin dah cuba buat. Okey, Fatihah boleh buat terus untuk C Boleh buat serentak. Okey, 3 dalam kurungan. Okey, betul Fatihah, kosong. Okey, 3. Okey, Fatihah teruskan. Okey. 3 darab 2, 6. 6 campur 2, 8. Okey, betul. Okey, Fatihah pula. 3 dalam kurungan. Okey, sama dengan Okey. Fatihah letak 3 depan kurungan. Okey, 8 sama dengan 8. Betul? Okey, betul 3 tambah dengan 2 Fatihah. Okey, betul. Cuba selesaikan. Berapa jawapan dia? 3 darab negatif 1. Negatif 3 tambah dengan 2. Okey, betul Fatin. Okey, jawapan dia ialah sama dengan tak? Sama dengan. Okey, betul. Ini pun betul. Ini pun betul. Okey, kita tengah tunggu Fatihah cuba buat. Selesaikan. 3 darab negatif 1. Negatif 3 tambah dengan 2. Okey, berapakah nilai dia? Okey, mungkin Fatihah ada sangkut dekat line. Okey, negatif 3 tambah dengan 2, negatif 1 Negatif 1. Jadi kosong ni lebih besar kan? Okey, kosong lebih besar daripada negatif 1. Jadi dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada 3X tambah 2. Okey. So itu dia. Okey, last kali. Okey, last kali yang ini. Okey, boleh cuba. Kita ada 3 minit lagi. 1 minit untuk satu. Okey, jadi 4. 4 itu adalah X. So, kita akan gantikan 4 tolak dengan 4. So, jawapan dia adalah kosong. Y adalah kosong. Jadi, kosong sama dengan kosong. Dia memuaskan ketaksamaan. Y sama dengan X tolak 4. Okey, so Y di sini ialah negatif 2. X di sini adalah 6. 6 tolak 4. So, negatif 2 lebih kecil daripada 2. So, dia memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada X tolak 4. Okey, dan last kali iaitu Y ialah negatif 1.
X kita ialah negatif 2 tolak dengan 4. So, negatif 1, yang ini adalah negatif 6. Jadi, negatif 1 lebih besar daripada negatif 6. So, dia memuaskan ke tak samaan Y lebih besar daripada X tolak 4. Okay, so Alhamdulillah habis. Kita akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Okay, untuk tajuk 6.2 lah, sistem ketaksamaan. Okay, so sampai itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih Arif, Fatin, Izati dan juga Fatihah. Okay, so sampai itu sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu.